Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk pensyarah kita, Dr. Yazid, para penonton serta para panel sekalian. Baik, isu dan juga perbincangan yang ingin kita sampaikan dan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan sebuah bandaraya mega terbesar di Asia Tenggara, iaitu Jakarta, dalam mengimplementasikan beberapa mekanisme untuk mengekang penyebaran COVID-19 di bandaraya metropolitan tersebut. Sedikit info mengenai Jakarta, para penonton sekalian. Kota Jakarta merupakan kota terbesar, kota metropolitan kedua terbesar di dunia selepas Jepun dengan populasi mencecah 10 juta orang. Dan berbicara soal kes pertama COVID-19 di Jakarta, Jakarta mencatatkan kes pertama pada 2 Mac 2020 dan kalau kita nilai kes pertama ini dicatatkan adalah sedikit agak lewat berbanding dengan bandaraya metropolitan yang lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Kuala Lumpur dan juga Bangkok. Justru dalam perbincangan kita pada hari ini, kami ingin memfokuskan kepada anda bagaimana Jakarta mengimplementasikan mekanisme dan sejauh manakah mekanisme tersebut dapat mengekang penyebaran COVID-19 di Jakarta. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan para panel kita pada hari ini, dimulakan dengan panel pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saudara moderator. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Ali. Saya merupakan pelajar ISMP Biology dan sekarang berada di semester 6. Panel seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama Nur Ain Saiza binti Abdul Mumin. Jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kimia, berada di semester 6. Panel seterusnya. Salam sejahtera, nama diberi Rebecca Jonty, mengambil Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Biologi, sekarang berada di semester 6. Panel keempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Faizatul Aina Nadia binti Abdul Karim, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kimia semester 6. Dan yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nama saya Muhammad Yusuf bin Awang, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Geografi dan sekarang berada di semester 4. Panel yang seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Endiana Siona Alexius, mengambil kos pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kimia semester 6. Dan seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Najiha binti Tola, mengambil jurusan ISMP Biology dan sekarang berada di semester 6. Dan panel kita yang terakhir. Oke, terima kasih moderator. Salam sejahtera semua. Nama saya Edi John bin Ula, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kimia. Sekarang berada di semester 6. Baik. Berikut merupakan panel-panel yang akan membincangkan mengenai isu kita pada hari ini, bagaimana Jakarta dan juga COVID-19 dan bagaimana pelaksanaan mekanisme di Jakarta untuk membendung COVID-19 tersebar di sana. Baik, untuk isu yang pertama berkaitan dengan perkembangan dan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Sebelum saya serahkan kepada panel yang pertama, forum perbincangan pada hari ini ingin panel pertama untuk menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan perkembangan dan penyebaran COVID-19 di Jakarta menerusi statistik kes COVID-19 di Jakarta dan tren semasa kes. Seterusnya perbandingan umum kes di Jakarta berbanding dengan negara-negara bandar-bandar metropolitan lain di Asia Tenggara. Silakan panel pertama. Terima kasih saudara moderator.
Seperti yang diperkatakan oleh saudara moderator pada awal tadi, di mana Jakarta juga tidak lepas daripada telah mendapat kes COVID-19. Okey, sehingga 1 Julai 2020, Jakarta telah mencatatkan sebanyak hampir 12,000 kes. Malah pertambahan kes ini masih berlaku dalam kadar ratusan dari sehari ke sehari. Kes tertinggi yang pernah dicatatkan di Jakarta adalah pada 9 Jun 2020 yang lalu, iaitu sebanyak 232 buah kes, manakala kes terendah yang pernah dicatatkan di Jakarta adalah sebanyak 14 buah kes. Okey. Berdasarkan tren pertambahan kes di Jakarta, Jakarta masih mencatatkan pertambahan kes dari sehari ke sehari dalam kadar yang boleh dikatakan agak tinggi, di mana kadar pertambahan sehari masih mencapai bilangan 200 kes sehari. Selain itu, jika kita cuba membuat perbandingan dengan bandar-bandar metropolitan lain seperti di Singapura, kadar pertambahan kes di Jakarta dan di Singapura masih dalam kadar ratusan. Tetapi seperti di Singapura, mereka sudah menunjukkan penurunan walaupun mereka punya kadar pertambahan kes dalam kadar ratusan, tapi di Singapura kadar pentambahan kes sudah menunjukkan penurunan. Tetapi bagi di Jakarta pula, kadar pertambahan kes masih lagi meningkat dari sehari ke sehari. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih kepada panel pertama. Bagaimana panel pertama tadi memberitahu kepada kita semua bahawa semakin hari Jakarta semakin menunjukkan peningkatan kes dan mencatatkan peningkatan kes yang agak tinggi dibandingkan dengan bandar-bandar lain di Asia Tenggara. Dengan memberi contoh tadi iaitu Singapura, bagaimana Singapura semakin hari semakin mencatatkan penurunan kes dan ini berlawanan dengan situasi semasa di Jakarta. Dan untuk isu perbincangan kita yang kedua, apabila panel saudari Aisyah sebentar tadi bercakap soal bagaimana kes semakin meningkat di Jakarta, kita ingin nilai adakah kadar kematian dan kesembuhan COVID di Jakarta ini menunjukkan tren yang bagaimana sama ada meningkat ataupun menurun. Dan apakah sebenarnya curve ataupun kurva kematian dan kesembuhan di Jakarta, dan media pada hari ini melaporkan bagaimana Jakarta dilihat sebagai sebuah bandar dengan highest mortality rate di dunia berkaitan dengan kadar kematian COVID-19 di dunia. Oleh itu panel yang kedua, oleh itu saya menjemput panel kedua iaitu saudari Ain Suhaiza untuk membincangkan mengenai kadar kematian dan kesembuhan COVID-19 di Jakarta. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator. Pertamanya mari kita lihat tren kes kematian dan kesembuhan di Jakarta. Seperti yang saudara moderator telah katakan seperti tadi, kes kematian pertama di Jakarta adalah pada bertarikh 2 Mac 2020 dengan 1 kes sahaja. Manakala kes sembuh adalah pada 18 Mac dengan jumlah 13 kes. Mengikut tren kes kesembuhan dan kes kematian, daripada 3 Mac 2020 sehingga 28 April, kes kematian yang dicatatkan di Jakarta adalah melebihi kes kesembuhan. Manakala bermula 29 April sehingga kini, kes kesembuhan melebihi kes kematian. Di mana pada 28 April, kes sembuh di Jakarta adalah sebanyak 341 kes, iaitu sebanyak 9%, dan kes kematian adalah 379 kes, iaitu sebanyak 10%. Manakala pada 29 April,
kes kesembuhan adalah sebanyak 412 kes iaitu sebanyak 10% dan kes kematian adalah sebanyak 381 kes iaitu 9%. Daripada ini kita dapat lihat bermula 29 April 2020 menunjukkan perbezaan trend antara kes kematian dan kes kesembuhan di Jakarta. Namun begitu, kes kematian tetap berlaku pada setiap hari di Jakarta. Setakat 30 Jun 2020, kes kesembuhan di Jakarta adalah sebanyak 6,512 dengan 57.75% dan kes kematian adalah sebanyak 641 kes meliputi 5.68%. Dan jika kita lihat kes sembuh harian tertinggi di Jakarta adalah pada 12 Mei iaitu seramai 426 kes dan kes kematian harian tertinggi pula adalah pada 19 April iaitu sebanyak 35 kes. Okay, seperti yang moderator telah sampaikan sebentar tadi, Indonesia merupakan mempunyai highest mortality rate. Okay, daripada laman berita Jakarta Globe, data daripada University Johns Hopkins, Indonesia mencatatkan kadar kematian tertinggi di Asia iaitu sebanyak 8 hingga 9%. Dan dua provinsi yang menyumbang kepada kadar kematian ini adalah Provinsi Johor Timur dan Jakarta. Okey. Menurut universiti ini, mengapa perkara ini berlaku adalah pertamanya kerana pengurusan kesihatan awam yang lemah di mana di Jakarta atau di Provinsi Johor atau di Indonesia secara keseluruhannya mereka tidak menjalankan ujian yang meluas kepada individu yang disyaki dijangkiti COVID-19 ini. Selain itu, terima kasih Saudari Ain. Baik, seperti yang kita tahu tadi, apabila Saudari Ain menyatakan punca-punca Jakarta dinobat sebagai sebuah bandaraya dengan highest mortality rate selepas saudari menyatakan bahawa pengurusan kesihatan yang lemah. Punca yang ketiga adalah sifat masyarakat sendiri yang tidak mengendahkan bahaya COVID-19. Oleh itu, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap rapid test di Jakarta yang akan dibincangkan oleh panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Rebecca. Baik, terima kasih saudara moderator. Terlebih dahulu biarlah saya menjelaskan apa itu rapid test. Rapid test ini adalah sebenarnya ujian pemeriksaan awal bagi mengesan virus corona dalam tubuh badan seseorang dengan menggunakan sampel darah. Kehadiran virus ini boleh dikesan dengan sampel darah yang diambil dengan kehadiran immunoglobulin ataupun IgM dan IgG dalam tubuh badan seseorang. Baik, ujian ini mula dijalankan di Indonesia, khususnya di Jakarta, bermula pada 20 Mac 2020. Pihak Indonesia telah memilih rapid test ini sebagai cara untuk menangani penyebaran COVID-19 kerana kelebihan kaedah ini adalah proses pemeriksaan tidak memerlukan kemudahan makmal pada tahap 2 keselamatan bio, yang mana ini bermaksud pemeriksaan boleh dilakukan di mana-mana saja makmal hospital di seluruh Indonesia. Baik, dari segi kos pembiayaan pula, kos pembiayaan bagi melakukan rapid test ini adalah di bawah tanggungan rakyat sendiri. Kos bagi satu rapid test adalah sebanyak boleh mencecah ratusan ribu rupiah. Baik, dari segi penerimaan masyarakat terhadap pengendalian rapid test adalah dari segi penglibatan hanya seramai 450,000 orang warga Indonesia sahaja yang telah menjalani ujian ini, di mana dikira angka yang sedikitlah berbanding dengan populasi yang berada di Jakarta. Dari segi penerimaan lain pula, mereka rakyat menyatakan bahawa kos bagi menjalani rapid test ini adalah mahal kerana seperti yang
sebutkan tadi, kos bagi satu rapid test adalah mencecah ratusan ribu rupiah, yang mana jika ditukar kepada ringgit Malaysia boleh mencecah 30 ringgit ke atas. Sekian saja daripada saya, kembali kepada pengerusi forum. Baik, terima kasih saudari Rebecca. Bagaimana saudari tadi telah membincangkan apa sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan rapid test dan bagaimana rapid test dilaksanakan di Jakarta dan sejauh manakah penerimaan masyarakat terhadap rapid test di Jakarta. Seterusnya, berkaitan dengan soal kerajaan juga, media sering memaparkan bahawa kerajaan Indonesia tidak tegas dalam mengekang penyebaran COVID-19, termasuklah daripada aspek pengendalian faktor luaran, iaitu kemasukan warga negara asing ke Jakarta, di mana kita lihat bahawa sempadan antarabangsa tetap beroperasi semasa pandemik dan juga ia telah mewujudkan beberapa kes import yang berlaku di Jakarta. Oleh itu, panel seterusnya akan membincangkan mengenai pengendalian faktor luaran berfokus kepada kemasukan warga negara asing ke Jakarta, dan kita persilakan panel Saudari Aina untuk membincangkan topik ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Okey, baiklah. Hari ini saya akan membincangkan tentang pengendalian warga negara asing di Indonesia. Sebenarnya, isu berkaitan dengan kemasukan warga negara asing ini adalah disebabkan oleh faktor penolak dan faktor penarik yang menjadi pemangkin kepada peningkatan kadar migran ke dalam negara tersebut. Okey, mari kita lihat dari sudut politik. Antara faktor penolak yang menyebabkan kedatangan warga asing adalah disebabkan oleh krisis politik yang berlaku, seperti golongan pemerintah yang hanya mementingkan diri sendiri, mengeksploitasi sumber dan tidak menjaga kebajikan rakyat sehingga rakyat mengalami kesengsaraan hidup. Hasilnya berlakulah migrasi keluar dan berlaku peningkatan kadar kemasukan warga negara ke negara lain. Seterusnya, faktor penarik yang menjadi pemangkin kepada kemasukan warga negara asing ke Jakarta adalah disebabkan oleh kestabilan politik dan sikap pemerintah tersebut. Dari sudut sosioekonomi pula, antara faktor yang menyebabkan peningkatan kadar kemasukan warga negara asing ke Jakarta adalah disebabkan oleh kota Jakarta itu sendiri. Semua sedia maklum bahawa Jakarta itu ialah ibu kota Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Fungsi ini telah menyebabkan ramai golongan imigran berhijrah ke kota ini untuk mencari peluang pekerjaan, membaiki taraf hidup serta jaminan kesihatan yang ditawarkan adalah baik dan bagus. Pada tahun ini, seluruh dunia telah digempakan dengan kemunculan pandemik COVID-19. Jadi bagaimanakah pengoperasian sempadan antarabangsa semasa COVID-19 yang diamalkan oleh pihak pemerintah Indonesia? Seperti Malaysia, Indonesia juga telah mengetatkan kawalan sempadan antarabangsa bagi menghalang penularan wabak COVID-19. Kemasukan dan transit warga asing telah dihalang daripada memasuki ke Indonesia bagi menghentikan penularan wabak ini. Saringan swab test yang telah dijalankan terhadap warga Indonesia yang pulang dari luar negara. Selain itu, pelawat asing juga tidak dibenarkan masuk ke Indonesia dan pelawat asing yang ingin memasuki ke Indonesia perlu mempunyai visa dari perwakilan Indonesia di negara masing-masing. Akhir sekali, sempadan antarabangsa merupakan punca kepada penyebaran pandemik COVID-19. Kemasukan pelawat asing dari pelbagai negara, khususnya dari China, dari Wuhan, telah menyebabkan penularan virus berlaku dengan cepat. Hal ini demikian telah menyebabkan kes positif dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Penambahan kes positif juga adalah disebabkan oleh aktiviti keluar dan masuk ke dalam negara sekaligus mempercepatkan penularan wabak virus ke dalam masyarakat tempatan Indonesia. Justeru, sempadan antarabangsa perlu ditutup.
buat sementara waktu bagi menghalang penularan COVID-19 dan mengelakkan penambahan jumlah kes positif COVID-19 khususnya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada panel kita, Saudari Aina yang menjelaskan bagaimana faktor pembukaan sempadan antarabangsa menjadi punca penyebaran COVID-19 di Jakarta, dan ini adalah situasi yang serupa di kebanyakan bandar-bandar berhampiran seperti Kuala Lumpur, bagaimana kes pertama adalah kes daripada jangkitan luar ataupun kes import. Dan ini merupakan faktor yang perlu dilihat bersama kerana ia telah menyebabkan berlakunya penyebaran yang besar dalam kalangan penduduk tempatan. Seterusnya, kita ingin bincangkan berkaitan dengan pelaksanaan PSBB di Jakarta ataupun kalau di Malaysia dikenali sebagai Movement Control Order MCO, dan bagaimanakah PSBB dilaksanakan dan apakah itu PSBB, dan sama ada PSBB yang dilaksanakan berhasil ataupun tidak dalam menangani penularan COVID-19 di Jakarta. Kita teruskan kepada panel kita yang seterusnya, Saudara Yusuf, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator, Saudara Awang. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa itu PSBB? Baiklah. Apa itu PSBB? Seperti yang dinyatakan oleh moderator, iaitu versi PKP yang dilaksanakan di Indonesia, iaitu nama penuhnya Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ia telah dilaksanakan pada 15 Mac dan secara berperingkat oleh Kementerian Kesihatan Republik Indonesia, dan satu perjanjian telah dimeteraikan, iaitu pada 31 Mac oleh Presiden Joko Widodo di bawah Peraturan Pemerintah Nombor 21/2020. Baiklah, seterusnya bagaimana pelaksanaan PSBB di Jakarta? Seperti di Malaysia juga, mereka juga melaksanakan sekatan keluar masuk dari Bandaraya Pusat Jakarta ke bandar-bandar satelit yang lain, dan itu juga penutupan premis perniagaan termasuklah pusat hiburan, pusat rekreasi dan juga institusi pendidikan. PSBB ini digunakan pakai dan dipersetujui untuk dilaksanakan di seluruh Jakarta dan Jawa Barat bersama 4 lagi kabupaten ataupun daerah dan kota lain berdekatan dengan Jakarta. Tempoh masa bagi PSBB ini dijalankan ialah sebenarnya dijangka akan berakhir pada 18 Jun ini jika tiada peningkatan kes yang berlaku di Jakarta. Sekarang ini seperti yang kita tahu, Jakarta sedang dalam fasa pembatasan sosial berskala besar transisi PSBBT ataupun seperti versi Malaysia iaitu PKPT. Baiklah, apabila kita bercakap soal sama ada PSBB yang dilaksanakan di Jakarta ini berhasil atau tidak, berdasarkan pemerhatian saya sendiri, PSBB di Jakarta kurang berhasil kerana secara logiknya kita masih melihat beberapa fasa yang berlaku. Fasa ini bukannya seperti beberapa fasa peningkat yang secara berperingkat untuk mengetatkan lagi pergerakan penduduk di Jakarta kerana berlakunya peningkatan kes, dan itu juga didorong oleh jika kita melihat daripada kesedaran penduduk itu sendiri, yang mana mereka kurang mengambil berat ataupun menganggap perkara ini seperti yang kita boleh sebut sebagai hoax ataupun kabar angin semata-mata. Apabila mentaliti seperti ini wujud,
Jadi peratusan untuk penularan wabak penyakit COVID-19 di Jakarta semakin meningkat dan ini akan meningkatkan lagi jumlah ataupun bilangan pesakit di Bandar Jakarta. Apa yang dapat dirumuskan di sini ialah pelaksanaan PSBB di Jakarta ini kurang akan PSBB di Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Saudara Yusuf atas penjelasan mengenai pelaksanaan PSBB di Jakarta. Oleh itu, dalam membincangkan mengenai fasa transisi ataupun pelaksanaan new normal di Jakarta, kita akan persilakan panel kita yang seterusnya untuk membincangkan bagaimana pelaksanaan new normal di Jakarta dan apakah sebenarnya tujuan pelaksanaan new normal ataupun fasa transisi di Jakarta? Adakah kerana kes sudah pun berada dalam situasi yang baik ataupun ada faktor-faktor lain yang mendorong kepada pelaksanaan fasa transisi PSBB Jakarta? Dipersilakan panel seterusnya iaitu Saudari Andiana. Oke, terima kasih saudara moderator. Selamat tengah hari, selamat salam sejahtera kepada semua panel-panel forum pada hari ini. Baiklah, saya mulakan. Secara umumnya pelaksanaan new normal di Jakarta ataupun yang telah disebutkan sebentar tadi sebagai fasa transisi adalah hampir sama dengan pelaksanaan new normal di negara kita sendiri iaitu negara Malaysia. Okay? Jadi fasa transisi di Jakarta, Indonesia bermula pada 5 Jun yang lalu. Ini merupakan fasa transisi yang pertama dan fasa transisi ini dilaksanakan dengan membenarkan beberapa sosioekonomi, beberapa aktiviti sosioekonomi kembali beroperasi dengan penerapan new normal ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan di Jakarta itu sendiri. Pembukaan ataupun kebenaran aktiviti sosioekonomi di Jakarta juga sama seperti di Malaysia, iaitu dibuka secara berperingkat. Antara sektor sosioekonomi yang dibenarkan termasuklah pembukaan rumah-rumah ibadat seperti gereja dan juga masjid, pejabat, pusat-pusat perniagaan dan juga pengangkutan awam yang beroperasi secara penuh bermula pada 5 Jun yang lalu. Namun begitu, setiap aktiviti, setiap sektor ini mestilah mematuhi beberapa peraturan ataupun protokol yang telah ditetapkan oleh kerajaan di wilayah Jakarta, seperti penjarakan sosial 1 meter, sama seperti di Malaysia kan, pemakaian mask ataupun penutup hidung dan mulut serta amalan menggunakan hand sanitizer atau hand washing. Selain itu, sektor-sektor ini juga, saya ulangi, sektor sosioekonomi seperti rumah ibadat, pejabat, restoran, pengangkutan awam ini harus melaksanakan protokol baharu, peraturan baharu, iaitu kapasiti orang yang berada di tempat itu tidak melebihi 50%. Ini sebagai contoh, jika rumah ibadat kita kapasiti penuhnya adalah 100, maka mengikut protokol baharu hanya 50 orang sahaja yang dibenarkan. Seterusnya pada 21 Jun yang lalu, Kerajaan Wilayah Jakarta membenarkan pula pembukaan taman-taman rekreasi. Namun begitu, semasa fasa transisi ini dan sehingga sekarang, sesi persekolahan dan pusat pengajian tinggi masih belum dibenarkan untuk beroperasi. Atas alasan anak-anak kecil bagi pelajar sekolah rendah masih belum faham ataupun tidak mengerti protokol baharu yang telah ditetapkan seperti penjarakan sosial. Jadi ini menjadi suatu kerisauan kepada kerajaan tersebut untuk membuka kembali sekolah di Jakarta.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat saudari Andiana atas penjelasan mengenai pelaksanaan new normal ataupun fasa transisi PSBB di Jakarta dan bagaimana kita telah lihat bahawa ada sedikit perbezaan dengan apa yang dilaksanakan di Malaysia. Di Malaysia kita semakin hari semakin mula untuk membuka sektor-sektor, pelbagai sektor seperti contohnya sektor pendidikan, di mana kerajaan telah pun umumkan bahawa sekolah rendah juga akan dibuka, termasuklah taska dan juga tadika juga akan turut dibuka, menunjukkan bahawa Malaysia sudah pun mampu untuk mengekang pandemik COVID-19. Berbeza dengan Jakarta, bagaimana tadi pemerintah di sana risau sekiranya sektor seperti pendidikan untuk anak-anak kecil dibuka, di mana anak-anak kecil kurang pengetahuan terhadap bahayanya COVID-19 di Jakarta tersebut. Dan kalau kita nilai, jadi untuk membincangkan kesan pelaksanaan new normal di Jakarta, kita akan jemput panel seterusnya, iaitu saudara Eddie John untuk membincangkan mengenai kesan pelaksanaan new normal di Jakarta. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator kita, saudara Awang. Oke, untuk membincangkan mengenai tren terkini ataupun kesan terhadap pelaksanaan new normal, dalam pada topik ini saya akan membincangkan mengenai tren terkini setelah pelaksanaan new normal dan juga apa kesan new normal ini terhadap peningkatan ataupun penurunan kes di Jakarta. Oke, untuk menunjukkan tren terkini bagaimanakah new normal ini mempengaruhi kes COVID-19 di Jakarta, saya akan mengambil 3 tarik untuk kita tentukan sendiri sama ada untuk menentukan tren terkini jangkitan COVID-19 di Jakarta. Oke. Pada 10 Jun 2020 terdapat 157 kes jangkitan di Jakarta, yang mana pada 10 Jun ini merupakan 2 hari selepas pelaksanaan new normal di Jakarta. Oke. Tarik kedua pula adalah pada 23 Jun tahun 2020, menurut sumber daripada laporan Awani, Jakarta mencatatkan kes jangkitan sebanyak 594 kes. Di mana daripada 10 Jun hingga ke 23 Jun ini sangat tinggi beza peningkatan kes setelah pelaksanaan new normal. Oke, dan untuk 1 Julai pula, baru-baru ini, kes jangkitan COVID-19 di Jakarta meningkat kepada 632 kes. Jadi jika kita melihat daripada ketiga-tiga statistik jangkitan kes COVID-19 ini, kita dapat simpulkan bahwa pelaksanaan new normal di Jakarta ini menyebabkan kes jangkitan COVID-19 di Jakarta semakin meningkat. Jadi saya dapat simpulkan bahwa kesan daripada pelaksanaan new normal di Jakarta ini menyebabkan kes peningkatan COVID-19 di Jakarta semakin meningkat. Oke, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih saudari Eddie John atas penjelasan mengenai kesan pelaksanaan new normal di Jakarta. Dan bagaimana saudara Eddie tadi memberitahu kepada kita bahawa masyarakat kurang kesedaran terhadap protokol yang diwujudkan oleh kerajaan ataupun pemerintah Jakarta, dan dengan itu kita ingin nilai apakah sebenarnya respon masyarakat Jakarta terhadap pelaksanaan new normal dan bagaimanakah respon masyarakat terhadap pelaksanaan new normal di Jakarta, sejauh mana tindakan masyarakat di Jakarta menggagalkan usaha new normal seperti yang dibentangkan oleh saudara Eddie tadi, bahawa masyarakat masih lagi kurang kesedaran dan menidakkan protokol yang diwujudkan. Kita persilakan panel seterusnya, saudari Najiha.
Okey, terima kasih saudara moderator. Seperti kita tahu, new normal ialah gaya hidup baharu di mana masyarakat harus menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Kalau di Jakarta, istilah new normal ini disebut sebagai PSBB transisi. Maka pada saat inilah tahap kepatuhan masyarakat diuji dalam usaha memerangi COVID-19 melalui respon-respon yang ditunjukkan oleh masyarakat itu sendiri. Okey, namun mengikut laman web Rakyat Merdeka Indonesia, ada masyarakat Jakarta yang mempersoalkan pelanjutan PSBB transisi ini dan mengaku sudah tidak peduli dengan istilah apa yang digunakan oleh pihak berkuasa kerana menurut beliau, Jakarta sudah kembali normal dan PSBB transisi tidak menunjukkan apa-apa perubahan lantaran perintah kawalan hanya diperketatkan pada awal pelaksanaan sahaja dan akhirnya ramai yang melanggar perintah malah tindakan yang diambil juga tidak tegas. Okey, seterusnya dipetik daripada penulisan Denny dalam Akurat News yang menyatakan bahawa masyarakat Jakarta juga tidak mematuhi perintah PSBB semasa Car Free Day yang menggesa masyarakat untuk memakai pelitup muka dan kanak-kanak berumur 9 tahun ke bawah serta orang tua berumur 60 tahun ke atas tidak dibenarkan hadir. Namun begitu, ramai masyarakat didapati tidak memakai pelitup muka dan melanggar arahan pembatasan umur. Seterusnya, kluster baharu yang ditemukan iaitu kluster peniaga pasar tradisional di Jakarta dengan 79 orang peniaga disahkan positif di seluruh Jakarta pada 20 Jun 2020. Okey, di sini yang lebih membimbangkan apabila ramai peniaga yang dipaksa bahkan ada yang melarikan diri daripada melakukan rapid test akibat rasa takut. Mengikut saluran YouTube TV One, peniaga bimbang sekiranya mereka disahkan positif akan menjejaskan pendapatan mereka dan ada juga bimbang mengenai pembiayaan mereka di hospital yang memerlukan wang yang banyak. Okay, kesimpulannya di sini, pihak bertanggungjawab juga telah melakukan pelbagai usaha untuk memutuskan penularan wabak COVID-19 ini. Namun, keberhasilan sangat bergantung kepada keprihatinan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri bagi sama-sama memerangi COVID-19. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih saudari panel kita, saudari Najiha, atas perkongsian berkenaan dengan respon masyarakat terhadap pelaksanaan new normal di Jakarta. Baik, kesimpulan daripada forum kita pada hari ini, Jakarta dan COVID-19 realiti di Bandaraya Mega terbesar di Asia Tenggara, terdapat 4 faktor utama berlakunya penyebaran COVID-19 di Jakarta yang telah dibentangkan oleh panel-panel kita seperti tadi, di mana faktor yang pertama adalah sifat pemerintah yang tidak tegas dalam melaksanakan sesuatu perkara untuk mengekang penyebaran COVID-19. Yang kedua, pengurusan yang lemah, iaitu pengurusan dalam mengendalikan sesuatu rapid test terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana sifat masyarakat menjadi salah satu punca utama penyebaran COVID-19 di Jakarta. Dan juga terdapat juga faktor luaran. Bagaimana faktor luaran? Itu pembukaan pintu sempadan yang telah menyebabkan berlakunya penyebaran kes import di Jakarta. Seterusnya, kita dapat simpulkan bahawa pada hari ini kes COVID-19 di Jakarta yang dibentangkan oleh panel saudari Aisyah sebentar tadi menunjukkan tren yang agak positif apabila kes sembuh melebihi kes mati bermula pada 29 April 2020. Namun yang begitu, secara keseluruhannya kes di Jakarta masih lagi berada pada tahap yang membimbangkan apabila faktor-faktor yang saya bentangkan sebentar tadi tidak dikawal dengan sebaiknya. Dan yang seterusnya, kita dapat simpulkan bahawa pelaksanaan PSBB di Jakarta tidak dapat membantu mengekang penularan COVID-19 di Jakarta dan seterusnya diwujudkan pula PSBB fasa transisi dan sekali lagi gagal dalam
dalam mengekang penularan COVID-19 apabila wujudnya kekurangan kesedaran dalam kalangan masyarakat walaupun terdapat protokol tertentu untuk dipatuhi. Baik, oleh itu perbincangan kita berkenaan dengan Jakarta dan COVID-19 realiti di Bandaraya Mega terbesar di Asia Tenggara berakhir di sini. Terima kasih saya ucapkan untuk para panel atas kerjasama yang diberikan dan juga pendapat dan juga isi-isi yang Anda berikan. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Saya akhiri forum ini di sini.